warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita mendalami surah Az-Zumar. Kita berada di penghujung Ramadan dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini 27 Ramadan. 27 Ustaz. Ya, malam tadi ikut Ustaz ni. Allahu akbar. Ya. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan direzekikan bertemu Ustaz. Baik, jadi setiap hari kita akan Ustaz. bertanya tentang Lailatul Qadar, tapi sebenarnya satu saat ni perumpamaannya dia lebih kurang macam kalau seorang bos dia kata awak kalau kerja malam satu malam ini ya nanti kita bagi bonus 1000 bulan. Allahu akbar. Ya, bagi tuan-tuan yang ada gaji 3000 yang sedang bertugas sekarang, kalau katakan bos offer begitu sudah tentunya mesti bertanya-tanya Ustaz Ya, dan mencari-cari dan bukan sekadar satu hari. Ya. Ada yang kata saya nak mudah, saya satu hari itu je fokus, yang lain tak payah kerja kan. Tetapi rupa-rupanya orang yang dapat bangun pada satu hari ataupun 10 hari yang terakhir ini adalah orang yang buat persediaan. Ya. Kita doakan walaupun persediaan saya ni tak berapa banyak Allah, Ustaz ya. Ustaz. Kita masih lagilah Allah izinkan Ya. Dan pastikan kita istiqamah sampai ke hujung. Ya. Dan hari ini kita meneruskan Quran Time kita agar Allah terima amalan kita dan mudahkan urusan kita untuk terus menghidupkan 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Mari kita sama-sama memulakan majlis kita ini dengan tuan-tuan mengambil mushaf ya, muat turun Smart Quran Ustaz ya, dan Ustaz Tarmizi akan memimpin bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Hijau ini ya. Hari ini Masya-Allah. Seterusnya yang saya kasihi dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan peminat setia Malaysia Quran Time, dan yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan setia dengan Al-Quran sebenarnya, subhanallah. Jadi tahniah kerana terus bergabung. Dan kita nak mulakan pertemuan kita pada pagi ini pada tengah hari ini, maaf saya, dengan surah Al-Fatihah. Dan seperti biasa dalam Fatihah yang saya akan bacakan pada hari ini, saya nak mohon tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pada kalimah ataupun pada huruf ha dalam surah Al-Fatihah. Contohnya bermula daripada bismillah lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi kena hati-hati betul, ha dia terletak dalam rongga kerongkong kita di tengah halqum kita. Ha, dan ada setengah guru-guru menyatakan atau panggil dia ha pedas. Ha pedas. Ha pedas. Ha itik serati ya. Ha itik serati, masya-Allah. Jadi kita sama-sama jaga insya-Allah. Baik, jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz ya. Kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai peringatan kepada kita. Kita membaca untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi hamba, dan di dalam surah Az-Zumar ini ada sekitar 14 kali Ustaz ya penggunaan perkataan hamba, dan hamba yang sebenarnya itu adalah yang mukhlisan ya, yang mukhlis, yang ikhlas buat ibadahnya itu hanyalah untuk Allah. Dan kita bercakap tentang ibadah ini bukan sekadar di luaran satu misalnya tak makan tak minum pada bulan puasa, tetapi di dalamnya itu
bersihkan jiwa kita, iaitu kita bila tak makan, tak minum walaupun halal, maksudnya selepas daripada bulan Ramadan ini kita membersihkan sumber-sumber rezeki kita, Ustaz, ya. Dan inilah spirit ataupun semangat yang ada dalam ibadah-ibadah di dalam Al-Quran. Dan kita dah membincangkan bahagian pertama, kedua. Hari ini bahagian yang ketiga daripada ayat 38 hingga 59. Mari kita lihat kepada sinopsis apakah yang ada dalam bacaan kita pada hari ini. Pada ayat 38 hingga 41, Allah menerangkan tentang Al-Quran. Ya, sekali lagi Allah menekankan Al-Quran diturunkan untuk manusia. Allah menerangkan kebesaran Allah dan juga bagaimana sikap orang yang tidak beriman, kufur kepada Allah itu, respon kepada kebesaran Allah dan juga kepada Al-Quran. Dan kemudian kita akan melihat ayat 52 hingga 59 itu ayat-ayat yang amat amat sayu, Ustaz, ya. Amat sayu dan juga rayuan daripada Allah Subhanahu taala bahawa Allah ini amat sayang kepada siapa? Kepada tuan-tuan yang sedang membaca surah Az-Zumar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Az-Zumar dan surah Al-Isra ni antara bacaan yang Nabi suka juga, Ustaz, ya, pada waktu malam. Pasal apa? Pasal kita sampai saja ayat 52 hingga 59 nanti kita akan, kalau sebelum itu Allah lembutkan hati kita, 52 59 itu Allah merayu dan bercakap agar kita terus positif kepada Allah Ar-Rahman, Ustaz, ya. Jadi mari sama-sama kita mulakan, ya, pada hari ini ayat 38 hingga 41 pada halaman yang ke-462. Ya. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Kita nak mulakan bacaan kita surah Az-Zumar. Sebelum tu, Ustaz, nak tengok satu dekat sahabat kita di FB, Ustaz. Mana tadi yang nak ucap birthday, Ustaz, kat anak dia. Okey, assalamualaikum Puan Nur Hidayah binti Miur Hashim. Assalamualaikum, hari ini hari lahir anak saya Muhammad Rayyan Mikael yang ke-3 tahun, Ustaz. Walaupun 3 tahun, anak saya dah pandai ikut bacaan Al-Fatihah. Berkat saya hari-hari buka Quran Time, tak pernah miss dari mula program ini. Subhanallah. Sana Hilwah, adik Muhammad Rayyan. Sekali nanti kalau ada peluang nanti kita berjumpa ke nanti lepas habis PKP, Ustaz, ya. Kalau lebih lagi datang sini. Datang sini kita interview Al-Fatihah. Kalau okey ganti Ustaz lah. Allah kan? Lepas tu ganti tadabbur saya pun lagi. Kan? Okey, baik. Sesuai sangat, Ustaz. Saya setuju sangat. Okay, Masya-Allah. Okey, jom kita baca ayat 38 hingga ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل
وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 38 hingga 41 sebentar tadi. Dan sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit, bumi, ya, kalau mereka akan menjawab Allah, ya. Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah mendatangkan bencana, ya, Nabi bertanya, diajarkan oleh Allah, kalau kamu menyembah selain daripada Allah itu, mereka itu tidak boleh mendatangkan bencana ke, nak menghalang ke, tak boleh, ya. Berhala-berhala secara fizikalnya tuan-tuan, tetapi dalam masa yang sama adalah berhala-berhala yang boleh wujud dalam hati manusia di peringkat dalaman. Maksudnya luaran dan dalaman. Ada orang di luarnya dia sembahyang, tetapi dalamannya masih ada lagi perkara-perkara berhala, sehingga kan dia rasakan bahawa usaha dia itulah segala-galanya, ataupun kawannya lah segala-galanya, ataupun bosnya lah segala-galanya, pemimpinnya lah segala-galanya. Maka dinyatakan di sini sebenarnya jawapan Nabi, ya, hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun, ya, yang penting cukuplah Allah. Cukuplah Allah pasal apa? Pasal Allah lah yang berkuasa. Dan disambung lagi pada ayat yang ke-39, katakanlah wahai kaum, ya, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Masa mereka degil sangat, Ustaz, ya. Degil, tidak mahu jadi hamba yang khalis, hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi cakap kalau degil sangat, okey, kami terus beramal, ya. Bukan pula bila kita ingatkan kepada orang-orang sekitar kita, mereka tak nak dengar, kita pun depress ataupun kita rasa macam kita down. Sepatutnya kita pun amil, terus juga beramal, move on. Istilahnya, ya. Pasal apa? Pasal fasaufa ta'lamun. Mereka akan tahu, kamu akan tahu, kita pun akan tahu balasan daripada Allah. May yatihi adzabun yuhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim, ya. Ayat ini adalah amat menakutkan, ya. Kita minta jauhkan daripada perkara ini, iaitu apa? Siapakah yang dapat siksaan yang hina dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Muqim itu macam kita bermukim, maksudnya duduk lama, ya. Jadi bila seseorang itu bermukim dalam azab, ini sebagai satu, kalau kita stay at home pun, ya, alhamdulillah sekarang ni PKPB. Tapi cuba bayangkan PKP yang bukan PKP saja tapi lockdown terus, yang tak boleh keluar apa sebagainya bagi setahun je, Ustaz. Allahu akbar. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, duduk kat rumah, tak boleh keluar, tak boleh pergi beli barang, orang pun tak boleh hantar barang. Ya, pada zaman Nabi itu pernah berlaku embargo beberapa tahun, tak boleh berurusan ekonomi. Itu akan menyebabkan masalah yang pelbagai, tertekan, dan Allah nyatakan ini akan berlaku pada orang yang degil, kepada orang yang tidak mahu menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah SWT. Dan bercakap tentang hamba ikhlas ini kita dah bincang, Ustaz, ya. Maksudnya bukan sekadar hamba yang ikhlas itu dia tak nak sembahyang, tetapi lebih daripada itu, satu, yang tak nak sembahyang, yang tak nak kembali kepada fitrah, kepada agama Islam. Tapi yang keduanya ialah ada yang sudah beragama Islam tapi luarannya beribadah, dalamnya itu tidak tunduk. Ya, yang kita doa Allah beri panduan itu macam mana? Ayat 41, kami turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran bil haq. Ada tujuan. Tujuannya apa? Fungsinya adalah untuk memberi hidayah. Dapat hidayah ini manfaatnya bukan untuk orang lain, fali nafsih, untuk diri masing-masing, ya. Siapa yang sesat, maka wama anta alaihim biwakil, tidak ada siapa yang akan menjadi tempat bertanggungjawab. Orang yang sesat itulah yang bertanggungjawab. Jadi Allah memberitahu perkara ini, ya, agar apa? Agar kita sedar tentang satu peristiwa. Apakah peristiwa itu? Kita sambung ayat 42 hingga ayat 51, insya-Allah. Okey, masya-Allah. Panjang sangat, Ya. Oh, tuan-tuan, panjang ayat ni, tuan-tuan. Sebelum saya baca ni, Ustaz, satu sahabat kita, Ustaz. Saya ingat ini mungkin sebelum ni pun ada, tapi saya ingat tak tahu lah pasti. Pertama kali yang saya jumpa kat sini, iaitulah saudara kita Cik Khairi Razi, salam dari Japan. Oh, salam dari Japan. Ya, tunggu kami di Japan nanti kita datang. Jepun, ya? Jepun, Oh, insya-Allah. Okey, kita doakan, ya. Salam dari Jepun, rancangan terbaik pernah saya ikuti, moga disambung sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Cik Khairi yang bersahabat dan bergabung dengan kita pada kalau boleh kita bersambung sepanjang mungkin, tapi lokasi berbeza.
berbeza Ustaz Ya. yang itu. Itu kata tadi tu, tunggu insya-Allah ya, kami ya. sampai. Sampai ya. Mungkin siapa nama tadi? Cik Razi, Khairi Razi. Khairi Razi. Susun-susunkan kat sana kan. Ada rezeki kita sampai Ya, kan. Ustaz. Macam semalam lah Ustaz. Betul, Ustaz. Kita bila Ya, dapat Masya rezeki Allah. Ustaz sebut makan tadi kan. bila bercakap tentang rezeki ni, Subhanallah. dia kadang-kadang kita memanglah cakap sesama manusia, Betul, tapi Ustaz. yang penting kita kena Allah. doa betul-betul kan. Pasal kadang-kadang kita minta manusia kata alah asyik minta-minta aja contohnya kan. Betul, Ustaz. Tapi kalau kita dulukan Allah dahulu, Masya Allah. kan, kadang-kadang kita tak cakap pun Betul, sampai Ustaz. Allah. Contoh Apa yang semalam, sampai tu, Ustaz? apa yang sampai kan. Kita nak ucap terima kasih Ustaz Terima kasih kepada sahabat kita yang menghantar durian dekat kami, masya-Allah. Saya ada OX, ada ada MK dengan D24. 24. Ustaz Tir Ustaz Tirmizi dapat MK. MK. Tak sampai lagi MK tu pada saya Belum, lah Ustaz. Ustaz. Saya pun belum. InsyaAllah, lagi. mudah-mudahan. Tak cukup doa lagi Ustaz. Dia kena doa lagi ya kuat-kuat. Nak minta tolong manusia okey, tetapi kebergantungan tawakal Masya itu Allah. adalah pada Allah Betul, sebenarnya. Ustaz. Terima kasih kasih. bagi yang menghadiahkannya. Ya, Kita tak tahu tak siapa. tahu siapa, Kita doakan pada Lailatul Qadar ini Allahu Akbar, pahalanya Ustaz. 83 tahun Allahu Akbar. derma musangking. Masya-Allah, itu menarik betul ya. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak. Okey, boleh saya kita sambung muka surat 463 bermula ayat 42 Ustaz. Ya. Kan sampai 51. 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi mula saya baca Bayati. Bayati. Sekarang ni saya nak cuba Hijaz pula Ustaz. Hijaz, ya. Hijaz murattal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, ayat 42 hingga 51 Ustaz ya. Puasa Ustaz ya. Makan durian macam puasa je. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Kena durian kena durian, puasa itu memang complete set Ustaz. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Tapi Allah, alhamdulillah semangat Ustaz Tarmizi, tuan-tuan terus doakan Ustaz Tarmizi ya, istiqamah dan membacakan. Kerana bacaan dalam Al-Quran bahasa Arab ni Ustaz ya, dia memberi kekuatan sebenarnya ya. Kalau ketika kita rasa down, walaupun kita mungkinlah tak faham 100% ya, tak tadabbur lagi semua ya, tetapi bila kita baca kita sebenarnya satu Allah menjemput kita baca, kemudian kita baca, Allah akan mudahkan selepas itu ya. Allah akan berikan kekuatan, apatah lagi kekuatan cahaya itulah yang akan menerangi kehidupan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Dia bukannya waktu down itu kita rasa tak apalah Quran ni, kemudianlah kan masa letih rasa ada masalah tak apalah Quran. Sebenarnya ini adalah cahaya. Ketika dalam hidup kita ni ada masalah, itu namanya zulumat, kegelapan. Jadi cepat-cepat pegang Quran. Tak mampu baca pasal letih sangat Ustaz, paling kurang pun tengok ataupun kita dengar. Ya, kata Allah kalau kita dengar dengan senyap, diam, Allah bagi kasih sayang. La'allakum turhamun. Jadi bila dapat kasih sayang itu, dia lebih kurang beginilah Ustaz ya. Kalau katakan anak tu jadi masalah ya, lepas tu mak dia kata tak apalah mak hari ni belanja kamulah. Kan? Belanja dia ada belanja lain pula Ustaz. Banyak nanti dapat lagi tu. Okey. Jadi nak ceritanya ialah kasih sayang Allah ini amat penting, dan salah satunya dengan kita membaca Al-Quran. Jadi apakah yang kita tengok sebentar tadi Ustaz ya? Ayat 42 hingga 51, Allah memegang nyawa pada setiap kematiannya dan nyawa yang belum mati ketika dia tidur. Maksudnya kita tidur malam tadi itu Allah sebenarnya memegang nyawa kita ya, mini kematian ya, kematian kecil yang kita perlu ambil. Allah bawa pada ayat 41 Allah cakap tentang Allah turunkan Quran. Ayat 42 cakap pasal nyawa. Apa kaitannya pula ni Ustaz ya? Tapi salah satu daripada kaitannya ialah apa? Sebenarnya bila hujung surah ayat 41 itu, wama anta alaihim biwakil, tidak ada tempat tawakal lain kecuali Allah, dan siapa bertawakal pada Allah pegang kepada Al-Quran yang diturunkan. Dan kalau kita ini dimatikan ya, dipanggil oleh Allah, bila kita ini sentiasa bersama dengan Allah, kita tak payah bimbang. Betul Ustaz. Ya, tak payah bimbang. Pasal apa sekarang ini bercakap tentang COVID-19
COVID-19. Masih lagi kita dalam musaadah COVID-19 ini Ustaz ya. Allah menyatakan di sini apa? Allahu yutawaffal anfus. Bukannya Allah di sini anfus ini maksudnya Allah mematikan jiwa-jiwa tetapi sedikit sahaja. Ya, berbanding dengan Allah matikan ramai. Itu sebabnya sekarang kalau di Malaysia COVID-19 sekarang ni kalau kita tengok yang sakitnya, yang kena positifnya ramai. Betul. Tetapi Allah tarik beberapa sahaja, sikit. ya, sikit saja. Pasal Allah nak beritahu kepada kita bahawa sebenarnya Allah boleh tarik Allah lebih ramai, ya. Dan di hujung itu Allah kata liqaumi yatafakkarun, ini adalah petanda untuk kita fikir. Fikir sebenarnya Allah tarik ini untuk apa ni? Kan? Dan tatafakkarun maksudnya berfikir secara mendalam. Berfikir secara mendalam. Ini yang Allah suruh fikir. Dan bila kita berfikir secara mendalam, ia menyebabkan apa tuan-tuan? Kita akan bersihkan jiwa kita. Dia tak adalah cakap COVID-19 dah 60 hari, saya rasa dah malas nak fikir. Bila malas nak fikir itu menyebabkan hati kita jadi kasar balik semula, dan kehambaan kita walaupun sembahyang, tapi sembahyang ni dah jadi macam rutin. Sampaikan dia lebih menghargai apa Ustaz? Menghargai kuih dodol berbanding dengan baca Qul huwallahu ahad di dalam tarawih. Pasal apa? Pasal dia dah ibadah dah jadi rutin. Okey. Jadi seterusnya Allah menyatakan tentang siapakah yang boleh menjadi penolong, ya, pada ayat 43, dan Allah menyatakan qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah, dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu semua akan kembali, ya. Jadi macam mana kita apa pun balik juga kita akan kembali, ya. Perkataan ilaihi itu menarik Ustaz ya, pasal ilaihi itu merujuk pada Allah yang esa saja. Pasal ada yang kata bahawa saya akan apa, kalau dalam agama yang pelbagai dia kata jadi apa, jadi kucing lah, jadi apa, jadi gajah lah apa sebagainya. Tetapi sebenarnya kita akan kembali pada Tuhan yang satu saja. Ya, ini penting, ya, perkara ini. Dan ayat 45 itu menarik Ustaz ya. Ayat dia cakap apa? Wa idza zukirallahu wahdahu ma'azzat. Itu susah nak sebut susah kan? Satu kan? tadi. Wahdahu ma'azzat, ya. Qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Ciri orang yang keras hatinya ini, dia kalau dengar orang cakap pasal tazkirah ke Quran time ke isma'azzat, dia jadi rasa alah asyik-asyik Quran, sikit-sikit akhirat, sikit-sikit syurga. Ya. Jadi kalau orang yang begini, dia suka perkara selain daripada perkara-perkara mengingat pada Allah SWT. Itu tanda hati yang dah jadi keras. Jadi macam mana kita nak ubat perkara ini? Kita berhenti sebentar, kita kembali semula Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita membaca surah Az-Zumar sebentar tadi, dan di dalam surah Az-Zumar ini menceritakan, Az-Zumar maksudnya rombongan. Kita ada dua pilihan, sama ada kita nak menjadi rombongan orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas, ataupun kita menjadi rombongan orang-orang yang dihenyak dan dibaling ke dalam neraka Allah, naudzubillah min zalik. Di mana apakah ciri mereka? Allah nyatakan pada ayat 47 sebentar tadi, iaitu mereka ini kalau diberi azab satu hari nanti, ya, yang ringan-ringan, yang tidak diendahkan, pada ayat 47 mereka kata mereka sanggup tukarkan dengan segala-galanya Ustaz, ya. Laftadau bih min su'il adabi yaumal qiyamah. Dan kata mereka pada ayat 48, dan jelaslah bagi mereka kejahatan yang telah mereka lakukan, dan mereka diliputi dengan apa yang dahulu mereka selalu permain-mainkan. Ini sifat, ya, yang perlu kita jaga tuan-tuan sama-sama. Bila ada orang ajak ke arah tazkirah, solat, perkara-perkara kebaikan, salah satu ciri penting ialah jangan olok-olokkan orang yang mengajak kebaikan tersebut, walaupun orang tu mungkinlah bukan ustaz. Kan? Dia kalau dia kata saya ni orang biasa je, tapi saya dapat tahu dalam Quran begini, jangan diperolok-olokkan. Kerana apa? Kerana kesannya itu adalah amat besar, dan ini adalah ciri hamba yang tidak khalis. Dia masih Islam, ya, tetapi dia tidak khalis, tidak ikhlas kerana Allah. Pada ayat 49 itu ditambah lagi sifat orang yang tidak ikhlas ini Ustaz, ya. Lalu kita cakap pasal ikhlas, tapi Allah beri pelajaran mendalam pada ayat 49. Dia kalau dia dapat susah Ustaz,
dia doa banyak-banyak. Bila dia dapat nikmat, dia kata ini pasal kita punya ilmu ni, kepandaian, kepakaran kita dapat membantras masalah-masalah ini. Sebenarnya perkataan itu tidak boleh diucapkan oleh seorang hamba yang ikhlas dalam misi kita nak mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah, Ustaz, ya. Sebenarnya ayat ini juga perlu kita beri perhatian, ya. Pasal apa? Pasal khawatir kalau kita cakap begitu pasal saya punya ilmu, kepakaran saya, pengalaman saya, itu sebabnya ada orang kena tipu, Ustaz. Kena tipu apa? Pasal ada orang penceramah yang dia buat program, dia kata siapa nak jadi kaya ikutlah saya pasal saya punya ilmu, pengalaman, ikut tak kaya juga. Ya, pasal apa? Pasal orang yang nak cari ini pun dia tersilap bahawa sebenarnya kaya ini datang daripada atas, boleh nak belajar, tetapi penceramah itu tidak boleh pula dia kata ikut ilmu saya mentor awak, confirm berjaya. Masya-Allah. Tetapi ada orang yang dia buat duit hanya dengan kaedah itulah, kan. Dan perkara ini bagi kita tuan-tuan yang belajar surah Az-Zumar, kita tahu ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi pada ayat seterusnya selepas ini Allah membawakan kepada kita apa konsep rezeki, bagaimana kita masih ikhlas dalam mencari rezeki. Dan kalau kita ada kesilapan, ya, saya ada terima satu mesej, Ustaz, ya. Ada seorang penonton umur sekitar 60-70 tahun. Dia kata dulu waktu muda ada banyak kesilapan yang saya buat, ya, saya zaman jahiliah dahulu, kan. Dia rasa menyesal. Tapi boleh ke Allah ampunkan dia? Jawapannya apa, tuan-tuan? Ayat 52 hingga 58. Masya-Allah. Kita sama-sama, Ustaz. Allahu akbar. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sebelum saya bacakan jawapan, jawapan persoalan oleh saudara kita, sahabat kita tadi, saya nak izinkan saya menyampaikan satu rakaat pantun. Pantun, Ustaz, ya. Ustaz Fazrul. Okey, yang saya beli tak yang saya tak balas, saya tak balas lagi. Okey, daripada saudara, nama pun Dunia Sementara, Ustaz. Dunia Sementara. Allah, nama pun nama pena Dunia dia. Sementara. Subhanallah. 2-3 hari Ramadan akan pergi. Sambut Syawal dalam PKP. Quran time janganlah pergi, agar hidup rasa dilengkapi. Allahu akbar. Amin. Jangan pergi, insya-Allah. Jangan pergi. Kan? Seperti mana yang kita mohon Ramadan, kan? Ramadan, ku mohon usah pergi. Jangan betul. Pergi. Bagi orang yang beriman, dia kalau boleh nak sepanjang tahun Ramadan. Betul. Sepanjang tahun Ramadan. Seganjarannya sampai 70 kali ganda bagi amalan kita, Ustaz, ya. Dan apatah lagi kalau Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan, ya. Walaupun derma 1 sen jadi 1000 bulan. Setiap bulan tu 1 sen ke? Kan? Bukan 1 sen. Maksudnya setiap hari 1 sen. Betul, selama 83 tahun hidup itu, 1000 tahun lebih itu, 1 sen kita derma, ya. Jadi kalau ada lebih 1 sen tu derma lebih lah, Ustaz, ya. Bukan itu contoh saja. Okey, baik, jom tuan-tuan dan puan-puan kita baca pula ayat bermula 52 hingga 58, Ustaz, ya. Ya. Di muka surat sekarang 464, ya. Saya nak cuba taranum. Tak ada air. Belum lagi, air lambat lagi. Belum lagi, Ustaz, ya. Okay. Saya nak cuba baca dengan taranum sikah pula, Ustaz, ya. Sikah, ya. Saya jarang baca dengan taranum sikah ni. Sikah ni dia moodnya apa? Dia mood dia ni antara macam ayat-ayat sedih boleh lah. Macam tu. Nak cuba lain, Ustaz? Ya. Kata Eddie yang marah, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Kita bersedih bersamalah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا
قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 52 hingga 58 ini Ustaz ya, menceritakan kepada kita apakah hakikat untuk menjadi hamba yang khalis, hamba yang ikhlas, yang boleh menjadi orang yang bertakwa Ustaz ya. Pada ayat yang ke-52 itu Allah menyatakan tidakkah mereka mengetahui Allah yang melapangkan rezeki ya, yang dikenakinya yajabtu rizqa ya, dan juga menyempitkan. Allahu akbar Ya. Jadi maksudnya Allah boleh lapang dan sempitkan. Walaupun kita ada formula yang sama, tetapi formula pada A boleh jadi lapang, orang sebelah jadi tak lapang. Ya, Allah beritahu perkara ini laayatil liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman dia akan tengok ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan percaya imannya kepada Allah itu melangkau daripada formula-formula, belajar juga ya, kita uruskan dengan yang baik, tetapi dia akan bina hubungan dengan Allah itu khalis itu lebih utama. Maksudnya pasal bila khalis itu berjaya dibina dalam hidup kita, maksudnya rezeki daripada Allah itu Allah boleh beri lapang kepada kita, dan kalau sempit pun dia masih lagi beriman, dan Allah boleh bagi balik dia lapang ya. Ada orang dia dapat sikit tapi lapang rezekinya ya, dia lapang hatinya. Ada orang dapat banyak Ustaz, tak cukup-cukup, nak lagi. Kan, tak boleh atas meja dia ambil bawah meja kan, tak boleh atas meja dia ambil tepi meja, semua dia sapu sekali kan. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa dia tak cukup. Allahu akbar. Ya, dia imannya itu tidak kuat, dan ini yang kita perhatikan dalam ayat 52. Dan pada ayat 53 inilah jawapan ya kepada orang-orang yang rasakan pada kita lah Ustaz ya. Sebenarnya bila Allah cakap qul ya ibadiyallazina asrafu, ya, perkataan ya ibadi ini sebenarnya satu pujukan rayuan daripada Allah. Ya, Allah tak panggil, walaupun pagi tadi mungkin sembahyang tak berapa khusyuk, ataupun tahun lepas kan amalan kita ni teruk sangat tuan-tuan ya, walaupun mungkin tak pernah puasa pun tak lagi. Pernah puasa tapi Allah pun. tak pernah sebut wahai ya kamu yang tak pernah berpuasa. Allah tak panggil begitu. Kalau siapa yang dengar hari ini, tuan-tuan yang dengar, katakanlah wahai hamba-hambaku ya.
Maksudnya Allah memanggil kita dengan perkataan status paling tinggi. Masya-Allah. Ya Ya ibadi. ibadi. Masya-Allah. Kan? Dan ibadi ni buat apa? Alladzina asrafu. Melampau. Allah. Kan? Jadi bila kita tengok ayat ini sebenarnya kita lihat bahawa kalau ada yang katalah saya baca ayat ni saya rasa macam saya baca Quran alhamdulillah hari ni Ustaz baca Quran saya bukan jenis melampau. Masya-Allah. Kalau dia cakap begitu orang tu yang melampau. Ya. Pasal apa? Pasal Allah beritahu sebenarnya bila cakap perkara ya ibadiyalladzina asrafu, kalaupun kita tak melampau, kita rasa tak melampau, tapi kita kena tengok dalam diri kita ada tak saya melampau hari ni. Mungkin kita rasa macam saya ni best sangat baca Quran tapi saya rasa macam saya tak beri perhatian mak saya tak hubungi ke ataupun ada orang yang saya tak beritahu lagi ada Quran time ini, itu melampau lah tu. Ya. Jadi kita cari peluang itu, apatah lagi kalau dalam satu mesej yang saya terima dia kata dah umur sekitar 60 70 tahun penuh dengan perkara yang tak bagus selama ini, maka Allah memanggil dengan perkataan ya ibadiyalladzina asrafu. Dan asrafu itu kepada siapa? Melampau pada siapa? Bukan pada Allah. Ala anfusihim. Masya-Allah. Jadi Allah, orang melampau Allah ini masih lagi kata tak, bukan kat aku, bukan Allah. Dia lebih kurang kata pada anak tu kalau dia buat macam-macam, sakitkan hati, kamu sakitkan hati kamu sendiri. Masya-Allah. Bukan sakitkan hati ayah, sakitkan mak. Jadi Allah bagikan bahasa yang paling lembut mengingatkan kita apatah lagi pada bulan Ramadan ini tuan-tuan dengan perkataan apa? Perkataan apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa, janganlah tension ataupun putus harap daripada apa? Daripada rahmat Allah. Ya, ini Allah panggil. Ya. Pasal apa? Pasal ada orang yang kerana buat dosa Ustaz ya, bukan orang lain lah, kita sendiri Ustaz ya. Bila kita ingat-ingat balik duduk seorang-seorang tu, kita tahu bahawa I know what you did last summer. Tiba-tiba bahasa Inggeris Ustaz ya. Okey. Of course ya. Ini untuk yang di Irving, California kan. Okey. Perkara itu kita tahu apa yang berlaku dalam hidup kita ya, pasangan kita mungkin tak tahu, kawan kita tengok kalau kita Ustaz ya dekat depan TV nampak macam ni je kan, tapi sebenarnya Allah knows what we did last 20 years kan. Exactly. Dan itu sebabnya okey Allah ingatkan kepada kita jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, Allah mengampunkan segala dosa. Ada yang tanya, kalau syirik ampun ke? Ampun. Masya-Allah. Ampun. Ya. Apa-apa saja dosa yang ada dalam dunia ini, pasal mudah dia kita bandingkan antara rahmat Allah dengan dosa kita, mana lebih besar. Kan yang kita dapat hari ini baca Quran ini tanda Allah tidak biarkan kita. Tuan-tuan dapat mendengar ayat ini pada hari ini. Sebenarnya Allah menawarkan kita jadilah rombongan ikhlas, dan orang rombongan ikhlas itu bukannya tak ada dosa, bukan tidak pernah tersilap, tetapi orang yang tersilap itu dia buat apa? Dia tahu yang pertama sekali mindsetnya adalah Allah boleh ampunkan, innahu huwal ghafurur rahim. Masya-Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ghafur itu maksudnya Ustaz mubalaghah ya. Dia maksudnya Allah ni amat mengampun. Tapi itu bukan maksudnya Allah sentiasa mengampun. Dia berbeza Ustaz ya. Sentiasa mengampun dengan amat mengampun berbeza. Ya, maksud Al-Ghafur ini adalah Allah ini amat mengampun tuan-tuan pada saya sendiri. Tetapi bukan sentiasa mengampun. Pasal apa? Kalau kita faham Al-Ghafur ini sebagai sentiasa mengampun, bukan itu maksud dia. Kesannya nanti kita rasa macam tak apalah kot besok buat dosa lah kot kan. Besok tak payah puasa lah besok kan. Pasal apa? Dah tahu dah Allah Al-Ghafur. Itu bukan maksudnya. Al-Ghafur ni maksudnya Allah ini amat pengampun, tetapi Ar-Rahim tu sentiasa sayang. Allah memang sentiasa sayang. Kerana sayang Allah lah Allah membuka pintu keampunan pada apa yang telah berlaku ya, sebagaimana dalam bulan Ramadan ini barang siapa berpuasa imanan wahtisaban ghufirallahu, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Tapi jangan plan pula saya rasa saya nak puasa tahun depan ya, nak buat dosa setahun dululah Ustaz ya. Okey, itu bukan konsep dia. Pasal apa? Allah bukan sentiasa mengampun ya, Allah amat pengampun. So nak buat apa kan? Itu yang Ustaz baca tadi ayat 54, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Tuan-tuan yang membaca Al-Quran, mungkin ini kali pertama kita baca dengan faham sedikit kan. Ini maksudnya wa anibu. Selama ni baca tak faham. Ada yang kata saya memang sekarang pun tak boleh baca. Ada yang tulis kat Facebook tadi kata saya tak boleh nak baca kan. Wa anibu, kembalilah. Kembalilah, carilah cikgu balik ya. Itu tanda bahawa kita ini memang nak jadi rombongan yang dijemput, pintu syurga nanti terbuka untuk kita. Dan
bila nak kembali pada Allah ini sebelum datang azab yang tidak ada bantuan. Pada ayat 55 itu sambungan lagi, apa perlu dibuat? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, ikutilah yang terbaik daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maksudnya Quran yang kita baca ini Allah turunkan, kita kena buat yang terbaik dan juga kalau boleh buat yang terbaik ya daripada apa yang kita dengar Quran time hari ini, pilih yang terbaik, okey saya nak buat, nak baiki lagi ya. Jadi inilah pelajaran yang kita boleh belajar daripada ayat ini. Saya panjang sikit bahagian sini Ustaz ya. Pasal apa? Pasal ini penting untuk kita jangan kata kalau kita jumpa ada orang kata kamu ni pelesit contohnya kan, kamu ni tak ada harapan, ni neraka saja. Orang itu sebenarnya tak baca surah Az-Zumar. Masya-Allah. Kalau ada dengar ceramah begitu, tuan-tuan jangan ambil itu sebagai panduan daripada Quran dan kita nak baca ayat terakhir Ustaz. Boleh Ustaz ya? Boleh. Ayat terakhir sama-sama tuan-tuan, iaitu ayat yang ke-59. Sebelum kita nak berdoa betul-betul Allah terima pengampunan kepada kita. Ayat yang ke-59 di muka surat 465 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sadaqallahul azim. Datang ayat-ayat Allah, datang ayat Quran, lah tak payah bacalah. Fakazzabat, mendustakan. Ataupun saya sibuk dah habis PKPB ni, dia sombong. Dan yang ketiganya dia kufur, dia menutup kebenaran. Ya, kufur tu maksudnya menutup kebenaran. Dia tahu ini benar tapi dah. Yang itu adalah tanda bahawa orang itu tidak ingin menjadi rombongan ikhlas. Ustaz, mari kita berdoa Ustaz, agar kita diberikan keikhlasan sebagai seorang hamba menuju Allah. Jadi sebelum doa Ustaz, kita nak ucap nak junjung kasih menjunjung kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Lela Wangsa, Tengku Tan Sri Hajjah Maryam binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan juga kerabat-kerabat baginda di atas kurniaan hadiah cenderahati kepada Patik, kepada Ustaz Fazrul dan juga kepada Ustaz Tirmizi. Menjunjung kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku. Mudah-mudahan Allah tambah lagi barakah dan juga keberkatan insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami kini di akhir penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan ini akan pergi meninggalkan kami, ya Allah. Maka ya Allah, jangan kau jadikan kami ini hamba Ramadan. Akan tetapi ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang sebenar-benarnya taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami dengar, kami faham daripada Al-Quran membekasi hati-hati kami, ya Allah. Menjadikan diri-diri kami hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas kepadamu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Lidah kami lidah yang fasih menyebut 6,236 ayat daripada Al-Quran. Ya Allah, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar alunan ayat-ayat suci kalam-Mu Al-Quran. Ya Allah, jadikan tangan kami tangan yang sibuk membelik lembaran mushaf Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Perkenan doa kami ya Allah, terima hajat kami ya Rahman, angkatlah doa kami ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita tadi ustaznya untuk kita melaksanakan paling kurang 3 perkara daripada surah Az-Zumar pada hari ini. Ayatnya yang amat powerful untuk kita semua, untuk tuan-tuan sekalian. 3 perkara tersebut ialah apa? Yang pertama, mari kita sama-sama perhatikan. Kita ingin memastikan bahawa gunakan sumber yang ada untuk tingkatkan amal, bukannya untuk rugi di sana, ya. Ini yang kita belajar daripada ayat 47. Dan yang keduanya, elak jadi sombong dengan fitnah ilmu. Makin pandai, kita tidak menjadi orang yang makin sombong, yang makin rasakan semua kejayaan adalah kerana kemahiran kita. Dan yang ketiganya, ayat yang kita baca tadi Ustaz ya, qul ya ibadiyallazina asrafu, jangan putus harap rahmat Allah walau teruk bagaimanapun perangai kita. Yang penting wa anibu, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah peluang untuk kita kembali pada Allah. Dan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ada beberapa hari ini ustaznya, kita ada peluang bagi tuan-tuan yang ingin kembali lebih lagi kepada Allah SWT. Satu peluangnya, dalam banyak-banyak peluang, berwakaf ustaz, ya, daripada ummah kepada ummah untuk kita menyebarkan kebaikan, menyambung kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW yang sentiasa membawa rahmat. Jadi bila Quran ini dapat disebarkan ke college community, balai polis, semua orang dapat tahu bahawa sebenarnya Allah ni memang Maha Penyayang. Ada peluang di penjara-penjara. Allah bagi peluang kepada saya untuk kembali, baiki dan terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir ini kita ingin mengakhirkan dengan soalan kuis lah Ustaz. Sebelum kuis satu ni pantun penting ni daripada Muhammad Syahrizal. Membaca Al-Quran di bulan puasa, janganlah kita berputus asa. Semua rahmat dari Yang Esa, semoga hidupkan lebih selesa. Daripada Bainah Nina, hari raya semakin menjelang, janganlah Quran time menghilang. Betul. Amin ya rabbal alamin. Dua tu je. Dua orang ni. Empat. Okay, dua. Yang tu yang last tu 2 rangkaian. Jadi untuk soalan kita pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian, sila perhatikan di skrin kita, iaitulah sila berikan 4 contoh kalimah yang mengandungi hukum ikhfa hakiki dalam ayat yang kita baca. Baik. Hari ni maknanya senang saja tu. Ikhfa hakiki nak 4 contoh. Ikhfa hakiki apa dia? Nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Cari nak 4 kalimah. 4 kalimah. Dan soalan tadabbur kita pada hari ini ialah, apakah 3 kesan jika kita mengikuti panduan Al-Quran dalam ayat 55? 3 kesan. 3 kesan, ya. Perhatikan betul-betul jawapannya pada ayat 56, 57, 58. Dah beri jawapan ya, tapi beritahu jawapannya. Tuan-tuan kumpulkan sehingga hari Jumaat dan boleh hantarkan. Ini adalah set kuis yang terakhir sebelum Aidilfitri, ya. Selepas raya nanti kita umumkanlah Ustaz, ya. Kita doakan. Tuan-tuan kena doa banyak-banyak malam Lailatul Qadar ini sampai ke hujung. Terus ya Allah, berikan kami kekuatan dan boleh ikuti ulangan program ini pada jam 10 malam ini. Dan kita akan bersiaran bahagian keempat akhir surah Az-Zumar, macam mana nak jadi rombongan yang ikhlas, bukan rombongan Cik Kiah, ya. Rombongan ikhlas, ya. Cik Kiah yang ikhlas, ya. Pada hari esok, Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.